got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani dan salam pintar KDRI. Pada hari ini kami akan menyelesaikan tugasan berterusan yang ketiga, iaitu persembahan bagi subjek penulisan akademik. Tugasan yang diamanahkan adalah untuk menganalisis artikel berdasarkan 3 aspek, iaitu keutuhan wacana, kejelasan dan sumber rujukan yang terdapat dalam penulisan. Oleh itu, artikel yang kami pilih adalah persepsi masyarakat dan pesakit terhadap kesihatan mental yang ditulis oleh Nur Aina Fariha binti Haji Talib dan Hilwa Abdullah atau Muhammad Nur daripada Pusat Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dengan itu, tanpa melengahkan masa, saya, Nur Syafiah Sufia binti Abdul Rashid, akan menganalisis mengenai keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel. Menurut Ruslan Baki pada tahun 2003, keutuhan wacana akan wujud melalui ayat, perenggan, frasa, laras bahasa, tanda baca, latar, konteks dan keseluruhan aspek yang terlibat dalam penulisan. Wacana akan berhubung kait dengan makna yang terbawa oleh ayat, perenggan atau keseluruhan penulisan tersebut. Manakala menurut Faridah Nazir et al. Pada tahun 2014 pula, keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Keutuhan wacana mempunyai 4 konsep utama. Yang pertama iaitu keutuhan semantik, yang kedua keutuhan leksikal, yang ketiga keutuhan gramatikal dan yang keempat keutuhan fonologi. Marilah kita telusuri satu persatu keutuhan melalui artikel ini. Konsep keutuhan wacana yang pertama iaitu keutuhan semantik. Faridah Nazir et al. 2014 menjelaskan keutuhan semantik sebagai hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan melibatkan hubungan-hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Terdapat 2 jenis keutuhan semantik, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Di sini terdapat beberapa contoh keutuhan semantik yang telah saya analisis melalui artikel. Yang pertama iaitu hubungan sebab dan akibat. Menurut kajian lepas yang dijalankan oleh Intan Nurhaila et al. 2011, dunia masih lagi kekurangan tenaga mahir dalam bidang kesihatan mental. Namun begitu, isu berkaitan kesihatan dan masalah mental ini semakin memerlukan perhatian. Di sini kita dapat lihat sebab yang dinyatakan dalam ayat tersebut adalah kekurangan tenaga mahir dan akibat kepada kekurangan tenaga mahir tersebut adalah masalah mental semakin memerlukan perhatian. Contoh yang kedua iaitu menurut Yap dan Low 2009, status negara membangun dan perubahan urbanisasi membuatkan kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks dan wujud banyak masalah berkaitan sosial, budaya dan perubahan ekonomi. Semua masalah ini mewujudkan gaya hidup tidak sihat dan tekanan yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang rumit termasuklah kesihatan mental. Oleh itu, melalui petikan ini, telah saya dapati sebabnya adalah perubahan urbanisasi yang menjadi lebih kompleks dan akibat kepada keadaan tersebut adalah menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang rumit kepada masyarakat. Contoh yang kedua iaitu hubungan sebab dan hasil. Sememangnya penyakit mental boleh dirawat, tambahan pula kemajuan pesat dalam bidang perubatan moden kini menemukan rawatan bersesuaian. Ubatan yang ditemukan menerusi kajian ini adalah lebih berkesan
dengan pengambilan yang konsisten dan berdisiplin. Oleh itu, sebab yang terdapat dalam petikan ini adalah kemajuan pesat dalam bidang perubatan dan hasilnya merupakan ubatan yang dipertemukan itu lebih berkesan. Seterusnya, konsep keutuhan wasana yang kedua iaitu keutuhan leksikal. Menurut Afifah Abidin 2015 menjelaskan hubungan ini dapat dilihat dari segi wujudnya pertalian antara perkataan atau kosakata dalam sesuatu wacana secara serasi. Terdapat beberapa jenis keutuhan leksikal menurut Faridah Nazir et al. 2014 iaitu pembuka dan penutup, antonim, hiponim, kolokasi, persamaan leksikal atau sinonim dan pengulangan. Setelah menganalisis artikel, penulis telah mempelbagaikan keutuhan leksikal dalam penulisannya. Yang pertama iaitu antonim. Antonim merupakan penggunaan perkataan yang berlawanan maksud. Di sini, penulis telah menggunakan perkataan awal dan terlambat dan telah menunjukkan perlawanan maksud di situ. Seterusnya, hiponim. Hiponim adalah sebagai suatu perkataan yang memberi makna kepada suatu perkataan yang lain. Penulis telah meletakkan perkataan am iaitu penyakit mental dan dijelaskan oleh perkataan yang khusus berkenaan penyakit mental itu iaitu skizofrenia, kemurungan dan kebimbangan. Di samping itu, keutuhan leksikal kolokasi turut digunakan oleh penulis. Menurut Faridah Nazir et al. 2014 menjelaskan kolokasi sebagai pengulangan yang melibatkan penggunaan sekumpulan perkataan yang saling berkait antara idea, topik atau situasi antara satu sama lain. Di sini, penulis telah menghadirkan perkataan isu moral sebagai topik utama. Dan di bawah isu moral tersebut terdapat perkataan yang saling berkait antaranya iaitu gejala sosial, perkahwinan luar tabi'i, penyalahgunaan bahan, sumbang mahram dan rogol. Selain itu, persamaan leksikal atau sinonim turut digunakan oleh penulis, iaitu penggunaan perkataan yang sama maksud. Seperti yang telah diwarnakan dengan warna biru iaitu perkataan kehidupan dan hidup yang merupakan kata dasar yang sama iaitu hidup, namun penggunaannya yang berbeza. Akhir sekali, penulis menggunakan perkataan kesihatan mental sebagai pengulangan. Pengulangan ini digunakan tanpa perubahan makna, imbuhan atau sebagainya. Hal ini untuk menunjukkan isu yang ditekankan oleh penulis dalam petikan tersebut. Oleh itu, dalam petikan yang telah kami hadirkan di sini, penulis mahu menekankan topik kesihatan mental. Dengan itu, penulis telah mengulang perkataan tersebut sebanyak 5 kali dalam perenggan yang sama. Keutuhan wasana yang ketiga iaitu keutuhan gramatikal didefinisikan sebagai hubungan wasana yang berkaitan dengan tata bahasa. Oleh itu, menurut Faridah Nazir et al. 2014, keutuhan gramatikal dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubung. Oleh itu, marilah kita telusuri keutuhan gramatikal yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini. Pertama sekali iaitu penanda rujukan. Penanda rujukan digunakan untuk mengantikan kata nama am dengan kata ganti nama diri atau kata ganti nama tunjuk. Hal ini adalah untuk mempermudahkan pembacaan oleh pembaca. Dengan itu, penulis telah menulis menggantikan perkataan pesakit mental ini yang ditulis pada awal perenggan dan digantikan dengan kata ganti nama diri ketiga iaitu mereka. Hal ini untuk memudahkan pemahaman pembaca. Kemudian, penanda elipsis. Penanda elipsis digunakan untuk menggugurkan perkataan yang telah difahami oleh pembaca. Contoh yang dihadirkan oleh penulis adalah pada ayat, pada masa itu rumah penempatan pesakit mental telah dibina bersebelahan Hospital Pulau Pinang. Pada ayat seterusnya,
Asalnya, rumah penempatan ini dibina untuk tentera laut pada zaman kolonial yang mengalami masalah mental. Di sini kita dapat ketahui, pada ayat sebelumnya, penulis telah menyatakan rumah penempatan pesakit mental telah dibina bersebelahan Hospital Pulau Pinang. Namun pada ayat seterusnya, ia hanyalah menyatakan rumah penempatan ini. Hal ini untuk meningkatkan pembacaan pembaca. Dan yang terakhir iaitu penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat untuk menunjukkan kesinambungan antara idea. Antara contoh penanda penghubung yang digunakan oleh penulis adalah kerana, di samping itu, seperti dan pelbagai lagi. Keutuhan wacana yang terakhir iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi menunjukkan hubungan dari aspek hentian suara, nada suara dan intonasi suara menurut Faridah Nazir. Oleh itu, dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Oleh itu, di sini telah saya paparkan beberapa contoh keutuhan fonologi yang telah diaplikasikan oleh penulis dalam penulisan artikelnya. Sebagai contoh, penggunaan tanda baca titik dan koma untuk menyampaikan maklumatnya dengan lebih jelas dan untuk mengelakkan salah faham dan salah tafsir makna oleh pembaca. Maka dengan itu berakhirlah pembentangan daripada saya mengenai keutuhan wacana. Akan saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari Syafiah Sufia kerana telah menjelaskan mengenai keutuhan wacana dengan baik sekali. Baiklah, saya ingin memperkenalkan nama saya pula. Tidak lain, tidak bukan, nama saya diberi ialah Nur Hazwani binti Hakim daripada kelas PIM 2. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai rujukan yang ada di dalam artikel yang telah kami analisis. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai apa itu rujukan. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat mendefinisikan rujukan adalah keterangan lanjutan mengenai sesuatu perkara. Hal ini dikatakan demikian kerana rujukan ialah perbuatan untuk memberikan kredit atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sesebuah penulisan. Selain itu, rujukan juga menunjukkan bahawa penulis melakukan kajian yang baik terhadap subjek itu ataupun kajian itu dengan menggunakan pelbagai sumber seperti sumber asas dan sumber sekunder. Contoh sumber asas ialah tesis, laporan penyelidikan dan jurnal. Manakala contoh sumber sekunder adalah buku teks dan jadual. Seterusnya, saya ingin menerangkan apa pula APA edisi ke-7. APA ataupun singkatan kepada American Psychological Association telah membuat pengemaskinian ke atas format sitasi dan rujukan dalam edisi ke-7 yang diterbitkan pada Oktober 2019. Panduan ini menerangkan format penting yang telah dikemaskini kepada edisi ke-7. Menurut Ismail 2010, penulisan sesuatu rujukan adalah berbeza-beza mengikut gaya dari mana sumber tersebut diambil. Oleh itu, khususnya saya sebagai pelajar, perlulah mengetahui gaya dan kaedah menulis rujukan yang tepat mengikut sumber yang digunakan. Baiklah, saya ingin menerangkan apa itu kepentingan rujukan. Rujukan ini dapat memberikan penghargaan kepada penulis-penulis lain yang menyumbangkan teori dan pendapat mereka. Selain itu juga, rujukan ini dapat membuktikan kesahihan sesuatu penyelidikan kerana kita meletakkan sumber di mana kita menyelidiki ataupun mengkaji sesuatu bahan tersebut. Yang ketiga, rujukan ini menjadi alat untuk merekod maklumat dan dapat membantu sekiranya maklumat tambahan diperlukan ataupun hilang pada masa hadapan. Yang keempat, rujukan dan bibliografi menjadi sumber yang digunakan adalah berkaitan dengan topik penyelidikan. Dan yang kelima, rujukan ini dapat memudahkan pembaca untuk merujuk semula
kepada mana-mana bahagian dalam penulisan, sama ada sebelum ataupun selepas penulisan itu disiapkan. Seterusnya, saya ingin menerangkan apa itu sitasi dan rujukan. Sitasi ataupun dalam bahasa Inggerisnya iaitu citations ialah nama-nama penulis ataupun sumber yang dinyatakan dalam penulisan ataupun hasil karya kita. Seterusnya, rujukan. Rujukan ataupun dalam bahasa Inggerisnya references adalah senarai maklumat rujukan untuk nama-nama yang telah dinyatakan dalam petikan ataupun karya yang muncul di akhir penulisan. Manakala, saya ingin menjelaskan bahawa sitasi dan rujukan bilangannya haruslah sama seperti yang dinyatakan. Contohnya, sekiranya ada 5 jenis sitasi yang berlainan, maka perlu ada 5 sitasi yang sama di rujukan. Di sini saya ingin menyatakan pula contoh bilangan sitasi dan rujukan yang berkaitan. Seperti yang telah saya paparkan di sini, terdapat sebahagian artikel yang sitasi mempunyai nama Rosli Ahmad et al. 2005. Manakala di dalam senarai rujukan, penulis menulis nama yang sama iaitu Rosli Ahmad, Muhammad Syarif Mustafa dan Jamaluddin Ramli. Baiklah, contoh yang kedua pula di sini yang sitasi yang bernama Portal Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, artikel Psikologi dan Kaunseling 2019. Manakala di dalam senarai rujukan, penulis menulis nama yang sama iaitu Portal Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA Malaysia 2019, artikel Psikologi dan Kaunseling, info kesihatan mental. Baiklah, di sini saya ingin menerangkan bahawa bilangan sitasi dan rujukan perlulah sama seperti yang ditulis di dalam penulisan artikel tersebut. Sekiranya sitasi ada di dalam penulisan artikel manakala di dalam senarai rujukan tiada, di sini kita dapat melihat dia akan menjadi plagiarisme. Kemudian, seperti yang kita lihat di sini, saya telah memaparkan satu contoh daripada penulisan artikel. Di sini saya mewarnakan dengan warna kuning sitasi ataupun nama Tuliza et Alaya 2014. Saya ingin menerangkan bahawa sitasi yang diletakkan di bahagian belakang perlulah dikurungkan kedua-dua nama penulis dan juga tahun terbit. Hal ini kerana kita ingin memfokuskan kepada info sahaja. Seterusnya, saya telah membawakan contoh yang kedua iaitu saya telah mewarnakan dengan warna biru nama Walkfield dalam kurungan tahun 1998. Di sini saya dapat menerangkan bahawa sitasi yang diletakkan di hadapan perlulah dikurungkan tahun terbit sahaja. Di sini kita dapat melihat bahawa nama penulis ditulis dalam bentuk ayat kerana ingin memfokuskan kepada penulis sahaja. Selanjutnya, saya ingin menerangkan mengenai format APA edisi yang ketujuh. Di sini, kita dapat melihat saya telah memaparkan satu contoh yang namanya telah diwarnakan dengan warna biru, iaitu namanya Rosli Ahmad et Alaya 2005 dalam kurungan semuanya. Manakala di dalam rujukan, penulis telah menulis nama rujukan yang penuh iaitu Rosli Ahmad, Muhammad Syarif Mustafa dan juga Jamaluddin Ramli. Di sini, kita dapat melihat bahawa penulis mengikut format APA edisi ketujuh iaitu nama penulis yang lebih daripada 3 perlulah ditulis sebagai et al ataupun et alaya di dalam penulisan ini. Selanjutnya, saya ingin meneruskan pembentangan saya dengan menjelaskan bahawa penulis telah mengambil senarai rujukan daripada pelbagai jenis. Sebagai contoh, saya ingin menerangkan mengenai rujukan daripada jenis artikel, iaitu Firdaus bin Datuk Abdul Ghani merupakan nama penulis, 2013 dalam kurungan, itu merupakan tahun penerbitan, Portal Rasmi My Health, Kementerian Kesihatan Malaysia, Memahami Masalah Mental merupakan tajuk artikel, dan terakhir sekali, kita dapat melihat bahawa terdapat pautan laman web iaitu www.myhealth.gov.my. Baiklah, saya ingin menerangkan contoh yang kedua iaitu rujukan daripada jenis jurnal. Kita dapat melihat bahawa Kawachi, I dan Berkman merupakan nama penulis, 2001 merupakan tahun penerbitan, manakala LFJ Urban Health Social Ties
and Mental Health merupakan tajuk artikel, dan volume 78 merupakan jilid ataupun volume di dalam bahasa Inggeris, dan PP 458 hingga 467 merupakan muka surat. Seterusnya, saya ingin menjelaskan pula mengenai suntingan daripada teks iaitu parafrasa. Kita dapat melihat bahawa penulis mengambil rujukan daripada petikan berita awani, iaitu seorang lelaki dijumpai mati tergantung pada dahan pokok di Felda Padang Piol, Jerantut Pahang. Mayat lelaki berusia 53 tahun itu ditemukan di belakang rumah oleh adik iparnya pada jam 6.30 pagi setelah menyedari dia tidak pulang ke rumah. Baiklah, di dalam petikan dalam artikel pula, kematian seorang lelaki yang menghidap masalah mental dijumpai mati tergantung pada pokok dalam kurungan berita awani. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan bahawa penulis telah mengambil rujukan daripada berita awani dan menyampaikan maklumat tersebut secara ringkas, tetapi masih sampai dan sama maklumat tersebut. Seterusnya, saya ingin menjelaskan mengenai suntingan daripada teks ataupun dikenali sebagai parafrasa. Seperti yang kita lihat di sini, penulis mengambil rujukan daripada petikan berita awani yang menyatakan bahawa majikan boleh memainkan peranan penting membantu pekerja mereka menangani stres di tempat kerja dengan memperbaiki kandungan kerja dan menyusun semula waktu bekerja, kata Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye. Manakala di dalam petikan artikel pula, penulis mengambil maklumat tersebut dan meringkaskan kepada peranan majikan untuk membantu mengatasi masalah stres dalam kalangan pekerja oleh Dr. Lee. Dipetik daripada berita Astro Awani 5 September 2018. Di sini kita dapat melihat bahawa penulis meringkaskan maklumat yang ada tetapi masih sampai kepada penerima. Dan yang terakhir sekali, saya telah memaparkan senarai bukti rujukan artikel yang telah disenaraikan oleh penulis artikel ini. Terdapat 2 muka surat penuh rujukan yang telah diambil ataupun dirujuk oleh penulis. Setakat itu sahaja daripada saya. Dengan ini saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada saudara Adam Irfan untuk menjelaskan mengenai kejelasan dalam penulisan. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang saya akan jelaskan berkaitan kejelasan dalam penulisan. Okey, pertama sekali, konsep kejelasan. Menurut Aziz Saleh 2007, beliau menyatakan bahawa kejelasan sebagai isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan senang difahami. Kejelasan wujud melalui penilaian keseluruhan organisasi penulisan, melalui penggunaan bahasa yang komunikatif, strategik dan berstruktur. Asmah Omar juga menjelaskan organisasi teks tidak lain daripada penghasilan teks berdasarkan pengelolaan idea dan rasionalisasi yang mengasaskan pengelolaan itu. Secara ringkasnya, kombinasi semua aspek menjadikan hasil penulisan disampaikan dengan jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Kriteria kejelasan ada 5. Pertama, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Kedua, penulisan secara objektif. Ketiga, penulisan ayat yang jelas. Keempat, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Dan yang terakhir, langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Okey, kita masuk pada yang pertama, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Komunikatif adalah istilah dan bahasa komunikasi yang mudah difahami maksudnya oleh pembaca. Tarigan 1988 menjelaskan bahawa komunikatif merupakan kemampuan untuk menerapkan sifat gramatikal. Krashan 1988 juga menjelaskan komunikatif lebih menekankan kepada fungsi bahasa dan kaedah kebahasaan yang perlu memiliki ciri-ciri dinamik, konseptual dan relatif. Manakala Zulhanan 2016 menjelaskan komunikatif dalam pendidikan merupakan suatu inovasi baharu dan strategi pada bidang pembelajaran
di mana keterampilan menyampaikan akan lebih cepat berkembang jika dipraktikkan dalam komunikasi secara aktif. Makna kata, penggunaan bahasa yang formal ini penting dalam penulisan akademik kerana ia mampu membuat pembaca lebih tertarik dan memahami apa yang ingin disampaikan dalam penulisan. Okey, jika dianalisis artikel yang kami pilih, penulis menggunakan penggunaan akronim dalam penulisan akademik beliau. Okey, jika dilihat kajian terhadap tahap pengetahuan pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA mengenai kesihatan mental telah dijalankan oleh Intan Nurhaila Adlayes 2011. Hal ini disebabkan oleh masih kurang pengetahuan pelajar mengenai kesihatan mental. Di sini jika dapat dilihat, Institusi Pengajian Tinggi Awam dalam kurungan IPTA, penulis menggunakan singkatan ataupun akronim dalam penulisan beliau. Okay, jika dilihat pada perenggan kedua, selaras dengan maklumat yang diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada tahun 2008 yang menganggarkan bahawa 1 daripada 5 orang penduduk dunia berisiko menghidapi masalah mental dalam hidup mereka, di mana keadaan ini boleh diubati namun memerlukan kesedaran dan sokongan untuk menghalang penyakit mental merebak. Di sini juga penulis menggunakan singkatan akronim, di mana penulis menggunakan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Maknanya di sini artikel ini penulis menggunakan bahasa komunikatif yang formal, iaitu akronim. Contohnya IPTA dan WHO. Okey, seterusnya penulisan secara objektif. Okay. Penulisan akademik mempunyai laras bahasa tersendiri untuk menyampaikan kebenaran ilmu secara objektif. Ismail Dahaman 2022 menyatakan bahawa laras bahasa ialah kaedah penggunaan bahasa yang khusus bagi sesuatu bidang ilmu atau profesional, terutama dari segi penggunaan istilah dan ungkapan. Perkara utama dalam penulisan secara objektif ialah penggunaan perkataan yang neutral dan tidak mengandungi elemen yang berkaitan emosi atau bersifat ambiguity. Objektif biasanya menekankan perkara yang serius, konkret dan mantap. Fakta-fakta yang disampaikan disokong dengan bukti yang kukuh. Penulisan secara objektif ini, jika difahami, ia merupakan apa yang ingin disampaikan di dalam penulisan tersebut. Okey, jika kita lihat analisis berdasarkan artikel objektif, isu kesihatan mental merupakan perkara penting yang perlu diambil serius. Namun begitu, siapakah yang perlu mengambil tahu dan peka terhadap isu ini? Penulis meletakkan persoalan di awal penulisan beliau kerana ingin menjelaskan apa yang ingin disampaikan, iaitu penulis ingin sampaikan siapakah yang perlu mengambil tahu dan peka terhadap isu ini. Penulis juga menyertakan jawapan bagi persoalan yang diajukan tadi, iaitu mengikut Boyd Adlayes 2006, hampir kesemua pegawai polis, pegawai perubatan moden, contohnya doktor dan jururawat, masyarakat dan juga pelajar. Hal ini jelas penulis meletakkan objektif yang jelas dan sebagai pembaca kita dapat menilai apa yang ingin disampaikan dalam suatu penulisan tersebut. Seterusnya, penulisan ayat yang jelas. Penulisan ayat jelas mempunyai dua topik utama, iaitu ayat topik dan juga ayat isi. Okay, ayat topik merupakan pernyataan yang lebih umum daripada pernyataan yang lain, dikenali sebagai idea utama, menyatakan perkara atau persoalan dalam sesuatu perenggan. Kedua, ayat isi. Ayat isi atau hujah memainkan peranan penting dalam sesebuah perenggan. Ayat isi berfungsi sebagai menyokong dan mengukuhkan ayat topik.
ayat isi perlu mengandungi bukti seperti penggunaan akronim dan kata singkatan. Untuk lebih mudah difahami, penggunaan ayat yang jelas ini dia ada dua perkara penting, iaitu ayat topik dan juga ayat isi. Ayat topik ialah apa yang ingin disampaikan. Ayat isi pula ialah huraian bagi ayat topik. Kita lihat ayat topik yang kami analisis di dalam artikel ini. Pertama, isu kesihatan mental bukanlah suatu isu yang asing. Penulis meletakkan ayat ini di permulaan penulisan kerana isu inilah yang ingin dibincangkan di dalam penulisan ini. Jika kita lihat, isu kesihatan mental bukanlah suatu isu yang asing. Jadi kita sebagai pembaca faham apa yang ingin disampaikan oleh penulis adalah berkaitan dengan isu kesihatan mental. Kita lihat pada ayat isi pula. Ayat isi, antara masalah yang dilaporkan ialah urgensi membunuh, rancangan membunuh diri, kemurungan, kebimbangan dan stres. Tujuan kajian ini ialah untuk mengukur tahap kesihatan masyarakat secara umumnya, kemudian menganalisis stigma dan perspektif mereka terhadap isu kesihatan mental. Ayat isi adalah huraian bagi ayat topik tadi. Kita ingat ayat topik tadi ialah berkaitan isu kesihatan mental. Jadi penulis menyertakan masalah-masalah dalam isu kesihatan mental ini, antaranya rancangan membunuh diri, kemurungan dan stres. Penulis juga menyertakan tujuan kajian ini, iaitu untuk mengukur tahap kesihatan mental masyarakat secara umum. Jadi jelaslah penulis ini menggunakan ayat topik dan ayat isi yang mantap lah. Sebagai pembaca, apabila kita melihat ayat topik berkaitan isu kesihatan mental, kita juga boleh mengenal pasti ayat isi ataupun huraian yang ingin disampaikan oleh pembaca. Seterusnya, kita pergi kepada perkembangan idea secara logik koheren dan kohesif. Pertama, koheren dalam penulisan. Koheren bersifat subjektif dan perlu dilihat secara menyeluruh. Idea-idea dihuraikan dengan jelas dalam urutan logik. Kejelasan koheren memudahkan pembaca memahami hujah dan tujuan penulisan. Kedua, kohesi dalam penulisan merupakan penghubung antara bahagian dalam teks menggunakan penanda wacana yang sesuai. Contoh dia, penggunaan tanda baca yang betul, perenggan dibina dengan baik dan penggunaan kata hubung yang tepat. Koheren, kalau kita nak mudah faham, ia adalah berkaitan dengan kejelasan penulisan itu. Manakala kohesi ini merupakan penghubung antara teks dengan teks. Contohnya penggunaan penanda wacana, penggunaan penyusunan perenggan itu dan lain-lain lagi lah. Kita lihat artikel. Menurut artikel Psikologi dan Kaunseling yang dikeluarkan oleh portal rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam, penyebab berlakunya penyakit mental ialah faktor genetik atau keturunan, iaitu apabila ahli dalam keluarga mempunyai sejarah masalah mental. Jika kita lihat lagi bawah ini, penyakit mental seperti skizofrenia, kemurungan, mania dan kebimbangan. Kita tengok bawah dia, contohnya penderaan kehilangan ibu bapa sejak kecil, keganasan dalam masyarakat dan kemiskinan. Jadinya koheren dalam artikel yang kami analisis ini ialah ia menerangkan tentang penulisan itu. Apa yang saya tanda ini iaitu ialah faktor genetik. Ia menerangkan berkaitan dengan punca-punca ataupun penyebab berlakunya masalah isu kesihatan mental ini. Yang kedua, penulis juga telah meletakkan koheren dalam menjelaskan penyakit-penyakit isu masalah mental ini, seperti skizofrenia, kemurungan, mania dan kebimbangan.
Dan yang terakhir, penggunaan koheren ini dia menerangkan punca-punca berlaku penyakit mental. Antaranya penderaan, kehilangan ibu bapa sejak kecil, keganasan dan kemiskinan. Okey, kita lihat kohesi pula. Okey, kohesi jika kita lihat dia punya definisi itu, dia berkaitan dengan penyusunan ayat dalam perenggan itu, penggunaan perdana wacana, penyusunan perenggan dan lain-lain lagi lah. Okey, kita lihat di sini, kesihatan mental dinilai menerusi perkaitan antara stigma jantina dan penilaian gejala kemurungan dalam fasiliti psikiatri di India Selatan. Okey, kita lihat kesihatan mental. Kesihatan mental ni penulis ingin menerangkan, ingin menjelaskan berkaitan dengan kesihatan mental dalam penulisan ini. Okey, yang kedua kita lihat, maka kajian seumpama ini adalah sangat bersesuaian. Maka penggunaan penanda wacana dalam penulisan ini membuat penulisan ini lebih mudah difahami dan lebih menarik. Dan kedua, jika kita lihat perenggan kedua ini, penulis juga mengulangi perkataan kesihatan mental. Ini menunjukkan penyusunan perenggan itu baik, dan ia tidak menyebabkan tulisan itu lari daripada topik asal. Okey, kita lihat lagi penggunaan penanda jus teru. Jus teru, Wakefield 1998 berpendapat bahawa penggunaan penanda wacana jus teru. Jika kita lihat lagi kesihatan mental, penggunaan lagi pengulangan perkataan kesihatan mental, wajar, seperti ini penggunaan penanda wacana yang sesuai dan juga membuat penulisan itu menjadi lebih menarik untuk dibaca, dan juga sebagai pembaca kita akan lebih faham apa yang ingin disampaikan dalam penulisan tersebut. Okey, yang terakhir, langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Okey, cadangan Maryam Azlan Atlayas 2022 dilihat relevan untuk membantu pelajar menghasilkan penulisan yang baik. Beliau juga menjelaskan bahawa terdapat beberapa langkah untuk menghasilkan penulisan secara terancang, seperti mengkaji kehendak soalan, membina kerangka awal, mencari maklumat, membuat nota dan semak draft pertama. Okey, kejelasan penulisan boleh dikenal pasti melalui kejelasan ayat dalam sesuatu penulisan agar lebih mudah difahami. Okey, antara tujuan utama langkah-langkah dalam penulisan yang teratur ini adalah ingin mewujudkan penulisan yang lebih mudah difahami oleh pembaca. Penulisan itu lebih menarik dan boleh bersaing dengan penulisan-penulisan lain. Okey, kita lihat menyusun dan mengorganisasikan penulisan. Okey, jika kita lihat penulis ini dia meletakkan 2.1 corak kesihatan mental masyarakat di Malaysia, manakala 2.2 faktor masalah mental. Jadinya penulis dia menyusun penulisan ini dengan sangat baik. Pertama, penulis menceritakan berkaitan corak kesihatan mental. Seterusnya, penulis menerangkan faktor masalah mental. Jadi sebagai pembaca, kita akan lebih tertarik untuk membaca penulisan ini sehinggalah ke akhirnya. Jadi pengorganisasian penulisan ini penting bagi mewujudkan penulisan yang hebat dan juga mampu menarik minat pembaca untuk membaca apa yang ditulis oleh kita. Penggunaan penanda wacana, penggunaan perenggan, membuat nota, semua itu adalah penting untuk mewujudkan penulisan yang teratur dan juga dapat mewujudkan
suasana yang menarik apabila pembaca membacanya. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.